Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Farah Nabila binti MD Ghazali, nomor matriks RSUN 2500012. Kami dari grup 6 ingin menerangkan tentang profesi guru. Profesion perguruan cukup mencabar jika dilihat dari segi tanggung jawab guru terhadap agama, bangsa, dan negara. Hal ini demikian karena merekalah yang bertanggung jawab memastikan falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan guru dicapai dengan jayanya. Pendidikan memainkan peranan yang dominan dalam merealisasikan aspirasi negara untuk mewujudkan perpaduan kaum. Guru ialah keberkesanan pendidikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Syafika binti Zakaria, memegang nomor matriks RSUN 2500049. Hari ini saya akan menerangkan tentang profesi perguruan. Menurut Wan Muhammad Zahid Nordin 2003, profesi perguruan adalah guru yang profesional, ditakrifkan sebagai seorang guru yang tahu cara dalam menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dalam bidangnya. Guru yang profesional sentiasa terbuka untuk belajar tentang cara meningkatkan mutu amalannya serta sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. Guru yang profesional juga sentiasa sedia berkongsi kepakarannya dengan profesional lain dalam bidang perguruan. Matlamat kerjaya seorang guru yang profesional ialah menghayati prinsip perkembangan yang berterusan. Assalamualaikum, nama saya Siti Samira binti Bakrin bernomor matriks RSUN 2500022. Seterusnya saya akan menerangkan tentang guru dan pengurusan pelajar dalam kelas. Yang pertama ialah guru sebagai perancang, yaitu di mana guru perlu merancang pembelajarannya agar berjalan lancar, seperti objektif yang ingin dicapai dalam pengajarannya. Yang kedua ialah mewujudkan peraturan yang sistematik. Guru perlulah menetapkan peraturan yang jelas dan sistematik yang mudah dipahami dan dipatuhi oleh pelajar. Guru juga harus menegur pelajar yang tidak mematuhi peraturan dengan baik agar tidak timbul ketidakpuashatian dalam diri pelajar. Yang ketiga ialah menjalin hubungan baik dengan pelajar. Dalam hal ini, guru perlu bijak berkomunikasi dengan pelajar agar proses pengajaran dan pembelajaran tidak membosankan pelajar. Guru perlu bersikap adil dan terbuka dalam menerima pendapat pelajar untuk mewujudkan hubungan yang positif sesama pelajar. Seterusnya ialah guru perlu mempelbagaikan kaidah pengajaran. Hal ini agar pengajaran yang disampaikan oleh guru mudah difahami dan berkesan kepada pelajar. Pelbagaian kaidah pengajaran di dalam kelas boleh mewujudkan suasana yang positif dalam kalangan pelajar. Akhir sekali ialah menggalakkan disiplin positif. Disiplin penting untuk membentuk sosial diri pelajar. Untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin, guru harus menunjukkan contoh teladan yang baik. Bukan itu saja, guru juga harus memberi penghargaan kepada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang baik. Hal ini supaya pelajar yang lain juga mencontohi perbuatan tersebut dan masalah disiplin dapat dihindari. 4.0 adalah tentang cabaran guru berkaitan sekolah. Cabaran mengendalikan masalah dalam kalangan pelajar. Salah satu cabaran yang dihadapi oleh guru pada masa kini adalah mengendalikan pelajar yang berkaitan dengan berbagai masalah disiplin. Contohnya seperti pelajar yang terlibat dengan dadah, rempit, dan memukul guru. Seterusnya, cabaran peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dalam mengajar. Cabaran guru pada masa kini adalah kemampuan guru dalam melengkapi diri dengan berbagai bentuk ilmu, pengetahuan, dan kemahiran. Ketiga, cabaran tugas guru. Cabaran yang perlu dihadapi oleh guru pada masa kini adalah bebanan tugas yang sangat mencabar. Sebagai contoh, seorang guru yang sudah dilantik sebagai ketua panitia subjek, bahagian keceriaan dan keselamatan sekolah. Seterusnya, kemahiran guru mengurus emosi sesama guru. Kemahiran mengurus emosi sesama guru adalah aspek yang amat penting dalam memastikan suasana kerja yang harmoni dan produktif di dalam sekolah. Sebagai profesi yang melibatkan interaksi yang tinggi antara individu, guru perlu mengurus perasaan emosi dengan baik, terutama dengan rekan sekerja. Terdapat 4 kemahiran dalam slide ini. Yang pertama, berkomunikasi dengan baik dan berkesan. Kemahiran komunikasi adalah asas penting dalam setiap interaksi, termasuk hubungan sesama guru. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan berkesan dapat mengurangkan kesalahpahaman dan konflik sesama guru. Selain itu, kemahiran mengawal emosi.
Mengawal emosi adalah kemahiran yang sangat penting dalam profesi perguruan. Sebagai guru, kebiasaannya sering berhadapan dengan berbagai situasi juga cabaran seperti tekanan massa, keletihan atau juga perbezaan pendapat dengan rekan sekerja. Dalam keadaan ini, mengawal emosi adalah salah satu kunci untuk bertindak dengan tenang dan bersikap rasional. Yang ketiga, menerima kritikan. Sebagai seorang guru, kemampuan untuk menerima kritikan, komen yang membina daripada rekan sekerja adalah penting dalam memastikan perkembangan profesional dan pengurusan emosi. Akhir sekali, kemahiran menguruskan perasaan cemburu. Dalam dunia pendidikan ini, sudah pasti perasaan cemburu selalu timbul dalam diri seseorang guru itu. Bagian seterusnya, saya akan terangkan tentang kemahiran guru mengurus emosi sesama pelajar. Yang pertama ialah kesadaran kendiri guru. Guru harus mengendalikan dahulu emosinya sebelum memulakan sesi pengajaran. Hal ini untuk mengelakkan campur aduk antara masalah pribadi dalam kerja. Emosi yang tidak terkawal menyebabkan pelajar tidak tertarik dengan pembelajarannya di kelas. Oleh itu, amat penting untuk mengendalikan emosi sendiri. Selain itu, mewujudkan persekitaran positif. Persekitaran positif mempengaruhi emosi pelajar di dalam kelas. Misalnya, mengamalkan budaya saling hormat menghormati sesama pelajar agar sentiasa bersikap terbuka. Seterusnya ialah mempunyai sifat empati. Sikap empati dalam diri seorang guru penting agar dapat memahami perasaan dan perspektif pelajar. Masalah yang diluahkan oleh pelajar kepada guru harus didengar untuk membuktikan sikap keprihatinan guru kepada pelajar. 7.0 adalah cabaran pendidikan semasa abad ke-21. Pertama sekali, keadilan dan aksesibilitas dalam pendidikan. Akses kepada pendidikan yang berkualiti tidak sama antara kawasan bandar dan luar bandar, contohnya golongan kaya dan miskin. Ini untuk memastikan pendidikan berkualiti boleh diakses oleh semua golongan. Seterusnya, kesejahteraan mental dan sosial pelajar. Pada abad 21, pelajar menghadapi tekanan daripada isu akademik, contohnya bully cyber. Ketiga, resource dan kemudahan. Cabaran pendidikan abad ke-21 memerlukan resource dan kemudahan yang berkesan untuk membantu sistem pendidikan menghadapi pelbagai perubahan dan permintaan yang timbul akibat perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi. Seterusnya, cabaran pendidikan selepas era COVID-19. Pandemik COVID-19 telah memberikan kesan yang amat besar terhadap seluruh dunia, terutama terhadap sistem pendidikan. Pandemik COVID-19 juga telah mengubah cara pembelajaran yang dijalankan. Terdapat 3 cabaran pendidikan selepas era COVID-19. Yang pertama, peralihan kepada pembelajaran dalam talian dan hybrid. Salah satu cabaran terbesar selepas era COVID-19 adalah peralihan mendadak sistem pembelajaran daripada bersemuka ke dalam talian dan menggunakan mod pembelajaran hybrid, yaitu gabungan pembelajaran dalam talian dan bersemuka. Psikologi dan kesejahteraan mental pelajar dan guru. Selepas era COVID-19, ianya telah memberikan tekanan yang besar kepada para pelajar dan guru dari segi emosi dan juga mental. Pengajaran yang dilakukan secara talian menyebabkan kesukaran dalam beradaptasi dengan perubahan yang mendadak. Akhir sekali, kehilangan kemahiran sosial di kalangan pelajar. Semasa tempo penutupan sekolah, banyak pelajar terputus komunikasi daripada terus berinteraksi dengan rakan sekolah mereka. Dan ini menyebabkan mereka kehilangan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, profesi perguruan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan generasi yang berilmu akan datang melalui bidang pendidikan. Guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu, akan tetapi juga berperanan sebagai pendidik, pembimbing, dan contoh teladan bagi pelajarnya.